Tanggungjawab dan sosial merupakan dua maksud yang berbeza. Konsep tanggungjawab sosial membawa kepada satu kewajipan untuk menjaga komuniti tersebut. Alam sekitar merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud di permukaan bumi dan sebahagian daripadanya. Di Malaysia, kemajuan pembangunan yang pesat telah mendorong kepada kesukaran untuk membendung isu pencemaran alam sekitar ini. Justru itu, generasi muda pada masa kini perlu dipupuk semangat cinta akan alam sekitar serta rasa tanggungjawab yang tinggi dalam diri untuk menjaga alam sekitar. Memetik daripada laporan Akhbar Berita Harian, pencemaran yang berlaku kebanyakannya disebabkan oleh sikap manusia yang bersifat mementingkan diri sendiri dalam mengaup keuntungan tanpa memikirkan kesan yang buruk. Adakah ini kehidupan yang ingin dinikmati oleh generasi yang akan datang? Persoalan bagi kajian ini ialah apakah konsep alam sekitar yang difahami oleh mahasiswa di UTHM? Adakah tahap kesedaran mahasiswa di UTHM ini pada tahap yang rendah? Apakah langkah-langkah yang sesuai untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa UTHM terhadap penjagaan alam sekitar? Seterusnya, objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian iaitu mengenal pasti konsep penjagaan alam sekitar, mengkaji tahap kesedaran kalangan mahasiswa UTHM dalam melestarikan alam sekitar serta mencadangkan langkah-langkah penambahbaikan dalam meningkatkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa UTHM bagi menjaga alam sekitar. Kepentingan kajian ini terbahagi kepada 4 iaitu pelajar, masyarakat, universiti dan negara. Bagi pelajar, dijadikan panduan dan rujukan serta meningkatkan ilmu pengetahuan mereka mengenai alam sekitar. Pada masyarakat, pencerahan kepada keadaan semasa serta isu yang sedang terjadi pada masa kini pada alam sekitar kita. Seterusnya, kepada universiti, sumber rujukan bagi tujuan penyelidikan serta rujukan sekiranya pihak universiti ingin menjalankan aktiviti atau program. Dan akhir sekali, negara iaitu kerajaan boleh mengambil langkah yang lebih efektif bagi membangunkan masyarakat yang lebih mementingkan alam sekitar. Seterusnya, limitasi kajian. Kajian ini dijalankan secara atas talian. Data yang diperolehi terhad, tiada kerjasama dari responden untuk menjawab Google Form serta mengambil masa yang lama untuk perolehi maklum balas. Kajian perpustakaan. Konsep kajian. Keprihatinan terhadap isu alam sekitar terus meningkat berikutan sebilangan inisiatif perundangan yang dibentuk untuk memperbaiki masalah alam sekitar. Kajian lepas, kajian awal yang dilakukan di kawasan Kuala Lumpur, Petaling Jaya pada tahun 1970-an dan 1980-an menunjukkan bahawa orang menjadi lebih sedar akan kerusakan alam sekitar, tetapi mereka tidak memberi perhatian sewajarnya untuk mengurangkan masalah persekitaran. Teori meningkatkan tanggungjawab penjagaan alam sekitar adalah salah satu faktor penting dalam membina kemampuan pembangunan lestari sesebuah negara. Hasil penyelidikan sebelumnya menunjukkan bahawa jika dibandingkan di negara maju seperti Jepun, Denmark dan Jerman, rakyat Malaysia belum mencapai tahap kesedaran alam sekitar yang terpuji. Kesimpulannya, manusia mesti bijak dalam merancang penggunaan alam sekitar agar dapat mengurangkan kerosakan alam kepada tahap yang paling minimum. Saya Siti Hanisa binti Muhammad akan membincangkan metodologi kajian. Dalam bahagian metodologi kajian ini, pengkaji akan membincangkan reka bentuk kajian, pensampaian kajian, prosedur kajian dan analisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian yang dikaji. Reka bentuk kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif untuk memperoleh data responden. Borang soal selidik diedarkan melalui atas talian. Yang kedua, pensampelan. Kajian ini mengambil sampel secara rawak sebanyak 50 orang responden UTHM. Borang soal selidik ini telah dibuat menggunakan Google Form dan telah diedarkan menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang ketiga, pengumpulan data. Pengkaji menggunakan borang soal selidik yang terdiri daripada 3 soalan yang berkaitan objektif kajian yang dikaji. Skala interval digunakan bagi setiap soalan, iaitu dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Yang terakhir, kaedah analisis data. Pengkaji telah menggunakan kaedah SPSS untuk menganalisis data yang berkaitan kajian yang dikaji. Nama saya Chin Javi dan hari ini saya akan membentangkan bahagian demografi. Daripada 50 orang, responden adalah perempuan. Inilah catepai bagi jantina. Kebanyakan daripada mereka yang menjawab soal selidik ini berbangsa Melayu. Sebanyak 86% daripada jumlah 50 orang responden adalah Melayu. Kebanyakan responden beragama Islam, sebanyak 44 daripada 50 orang responden beragama Islam. Oleh sebab kumpulan sasaran bagi projek ini adalah mahasiswa UTHM, kebanyakan responden berumur 22 hingga 25 tahun. Bagi kaum responden, kebanyakan responden adalah kaum bumi putera, iaitu
41 kaum Melayu dan 4 Bumiputera Sabah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Anita binti Awang, nombor metrik AP 190-149. Hari ini saya akan membentangkan bahagian B yang bertajuk konsep penjagaan alam sekitar. Dalam jadual tersebut, seramai 47 orang atau 94 responden sangat bersetuju bahawa alam semula jadi mesti dilindungi. 2 orang atau 4% responden bersetuju tentang soal selidik tersebut, manakala seorang atau 2% responden yang kurang bersetuju bahawa alam semula jadi mesti dilindungi. Hal ini bermaksud bahawa majoriti responden sangat setuju dengan soalan tersebut. Seterusnya soalan 2, dalam jadual tersebut seramai 46 orang atau 92% responden sangat bersetuju bahawa perbuatan membuang sampah sembarangan akan memberikan kesan kepada alam sekitar. 3 orang atau 6% responden bersetuju tentang soal selidik tersebut, manakala seorang atau 2% responden yang kurang setuju bahawa perbuatan membuang sampah sembarangan akan memberikan kesan kepada alam sekitar. Hal ini bermaksud bahawa majoriti responden sangat setuju dengan soalan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Akila binti Abdul Hamid, nombor metrik AP 190499. Seterusnya, sebanyak 47 responden daripada 50 responden bersamaan dengan 94% telah bersetujui dengan soalan bahawa menjaga alam sekitar merupakan tanggungjawab semua orang. Seterusnya, sebanyak 41 responden daripada 50 responden bersamaan dengan 82% telah menyatakan bahawa mereka mengetahui tentang kesan yang akan berlaku pada alam sekitar sekiranya tidak dijaga. Yang terakhir, penjagaan alam sekitar perlu dilakukan bagi kelangsungan hidup generasi akan datang telah dipersetujui sebanyak 43 responden daripada 50 responden, iaitu bersamaan dengan 83% responden yang menjawab soalan ini. Saya Suhaili Zati binti Hassan, nombor metrik AP 190381, ingin membentangkan dapatan kajian bahagian C. Yang pertama, daripada 50 responden, hanya 38 orang yang setuju terhadap kesedaran seperti merasa marah bila melihat orang lain membuang sampah merata-rata. Yang kedua, seramai 45 orang responden bersetuju tentang kesedaran untuk menyumbang kepada kebersihan alam sekitar yang lebih baik. Dan yang ketiga, tahap kesedaran seperti membayar lebih untuk membeli produk mesra alam, mula hanya 24 orang yang bersetuju, manakala 26 orang lagi tidak bersetuju. Keempat, tahap kesedaran responden seperti kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar menunjukkan tindak balas yang memuaskan kerana daripada 50 responden, seramai 45 orang yang bersetuju terhadap kesedaran tersebut. Dan akhir sekali, 31 orang yang bersetuju terhadap kesedaran tentang pengetahuan produk-produk mesra alam. Ini kerana ramai yang tidak mengambil berat tentang produk. Langkah-langkah penambahbaikan dalam meningkatkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa UTSM bagi menjaga alam sekitar. Okay, bagi soalan pertama, iaitu mengamalkan proses kita semula. Terdapat 32 orang responden sangat setuju bahawa rakyat Malaysia perlu berganding bahu melakukan amalan kita semula. Okay, bagi soalan kedua, sebanyak 33 orang responden sangat setuju dengan amalan hidup sihat seperti gotong royong perlu diadakan secara berterusan kerana ia boleh menjadi platform terbaik untuk mengeratkan silaturahim serta membudayakan penjagaan kebersihan. Bagi soalan ketiga, majoriti responden iaitu 29 daripada 50 responden sangat setuju Undang-Undang Perlindungan Alam Sekitar penting bagi melindungi alam sekitar dalam negara kita. Bagi soalan keempat, 42 orang sangat setuju bahawa media massa yang sering digunakan seperti surat khabar, televisyen, telefon pintar mempunyai pelbagai peranan terhadap masyarakat di samping berperanan dalam menangani masalah alam sekitar yang kian meruncing kini. Okay, bagi soalan terakhir, sebanyak 43 orang sangat setuju bahawa sukarelawan seharusnya menjadi identiti buat generasi muda yang seharusnya disemai dan disuburkan dalam diri setiap mahasiswa di seluruh institusi pengajian tinggi. Kesimpulannya, penjagaan alam sekitar perlu menjadi tanggungjawab semua pihak tanpa mengira bangsa, agama, pangkat dan lain-lain. Sebagai manusia yang bersyukur atas anugerah Tuhan, kita perlu saling bahu-membahu dalam menjaga dan mengekalkan kelestarian alam sekitar di bumi yang bertuhan ini. Tanpa adanya kelestarian alam sekitar, maka tiadalah keceriaan dan keindahan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, kajian yang telah dilaksanakan ini adalah sangat penting dan kami telah berjaya mengenal pasti dan menganalisa maklumat
berdasarkan objektif-objektif kajian tentang tanggungjawab sosial terhadap penjagaan alam sekitar yang merangkumi konsep penjagaan alam sekitar, tahap kesedaran dalam kalangan mahasiswa UTHM dalam melestarikan alam sekitar, dan cadangan langkah-langkah penambahbaikan dalam meningkatkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa UTHM bagi menjaga alam sekitar. Uraikan tentang cadangan penambahbaikan dalam meningkatkan kesedaran dalam kalangan mahasiswa UTHM bagi menjaga alam sekitar. Mahasiswa UTHM, pertama sekali, mahasiswa UTHM boleh menggalakkan tanaman hijau di sekitar tempat tinggal. Tanaman pokok seperti pudina, cili, ketumbar, serai, halia bukan sahaja dapat menyediakan udara yang segar dan nyaman, tetapi dapat menjadi sumber makanan dan menjimatkan kos makanan pelajar yang akan meningkatkan kualiti kehidupan mahasiswa UTHM juga. Selain itu, mahasiswa UTHM boleh mempraktikkan amalan Go Green dengan mengitar semula barang yang terpakai. Di samping itu, mahasiswa UTHM boleh juga mengelakkan penggunaan beg plastik dengan menggantikan dengan beg kertas yang terpakai ataupun kotak yang terpakai. Seterusnya, mahasiswa UTHM boleh mengadakan kempen Cintai Sungai Kita dalam sebuah kelab ataupun mahasiswa UTHM juga boleh bekerjasama dengan organisasi seperti Global Environment Center dan Water Project dengan menghadiri program ataupun kempen menjaga sungai. Akhirnya, bagi sungai kekal bersih, mahasiswa juga perlu mengelakkan tabiat pembuangan sampah yang dikata sebagai mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara keseluruhannya, apabila cadangan-cadangan ini dapat mempraktikkan oleh mahasiswa UTHM, kita bolehlah meningkatkan kualiti alam sekitar.